Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 1, khas untuk murid tahun 1. Anda bersama saya Cikgu Farhan. Kita masih lagi berada di unit 1 untuk gerak ceria dan fokus kita hari ini adalah gerak ruang. Okey, bahan yang diperlukan pada hari ini kita akan belajar secara teori di mana murid akan mendengar, melihat dan memahami. Bahan yang diperlukan adalah buku teks pendidikan jasmani tahun 1, muka surat 3. Jadi murid-murid diminta bersedia dengan buku teks tersebut. Okey, buku teks muka surat 3. Okey, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, ingin saya bacakan dulu objektif pembelajaran secara ringkas, murid boleh lihat dan baca. Okay, yang pertama, murid memahami konsep ruang diri, ruang am, batasan ruang dan aras pergerakan. Ini akan diterangkan dalam video ini sebentar sahaja lagi. Murid akan faham, jangan risau. Yang kedua, murid dapat meneroka pelbagai corak pergerakan. Okey, lepas di dalam video ini kita akan buat beberapa jenis pergerakan. Murid-murid bolehlah melihat video sambil melakukannya. Seterusnya, yang terakhir, murid melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang. Okey, jadi dalam video ni sambil murid lihat, murid-murid bolehlah melakukan pergerakan tersebut. Okey, murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks. Okey, buku teks muka surat 3. Okey, sekarang kita akan belajar tentang fahami jenis ruang dan batasan ruang. Kalau sebelum ini kita belajar tentang pergerakan gerak cabaran. Okey, hari ini kita belajar tentang ruang. Apakah itu ruang? Okey, terdapat 3 jenis ruang yang perlu dipelajari oleh murid, iaitu ruang am, ruang diri dan batasan ruang. Okey, ruang am yang pertama, ruang diri yang kedua dan yang ketiga adalah batasan ruang. Apa itu cikgu? Sabar murid-murid, kita lihat kepada ruang am. Masih lagi, gambar ini adalah gambar yang diambil daripada buku teks muka surat 3. Beza dia dekat gambar ni saya sudah pun letakkan garisan supaya murid-murid faham. Okey, ruang am adalah ruang luas dan sempit yang membolehkan kita bergerak menggunakan pergerakan yang sesuai dan selamat. Okey, maksudnya ruang am ini adalah ruang yang telah pun ditanda oleh guru kamu sebagai tempat untuk kamu bermain, belajar PJ pada hari itu. Sebagai contoh, okey, saya akan meletakkan kon di kawasan padang, tapi bukan di hujung-hujung padang, di kawasan yang padang untuk menandakan ruang untuk murid bermain. Seperti di dalam buku teks, cikgu dia ada meletakkan kon. Saya telah pun gariskan garisan kuning ni. Okey, dalam garisan kuning ni sahaja murid boleh bermain. Itulah yang dimaksudkan dengan ruang am. Okey, dalam garisan kuning sahaja. Okey, tapi kalau dalam buku tak ada garisan kan? Okey, sebab ditanda dengan kon. Jadi untuk memudahkan murid faham apa itu ruang am. Okey, ruang am adalah kawasan untuk murid bermain, bergerak. Okey, kenapa kena ada ruang ni murid-murid? Sebab senang untuk cikgu mengawal murid-murid yang ramai. Satu kelas akan ada 40 orang murid kan? Kebiasaannya. Jadi kalau cikgu tak tandakan ruang am ini, kemungkinan kamu akan berlari sampailah ke blok yang hujung sekolah ataupun kamu lari sampai luar sekolah. Tak boleh macam tu. Jadi murid-murid kena faham. Uh, Ketika belajar pendidikan jasmani, cikgu akan tandakan ruang am. Di dalam ruang itu sahajalah tempat untuk murid bermain ataupun bergerak. Seperti dalam gambar, tak ada seorang pun murid yang melepasi garisan kuning ini. Jelas? Itu adalah ruang am. Ruang untuk murid bermain dalam dia. Okey, ruang diri. Ruang diri adalah ruang yang dipenuhi oleh tubuh badan murid ataupun ruang kepunyaan murid. Okey, ruang diri adalah ruang diri kamu sendiri. So, contohnya kamu depakan tangan kamu. Okey, kamu pusingkan ke kiri, ke kanan. Okey, itu adalah ruang untuk diri kamu. Itulah ruang diri. Kalau orang lain dekat dengan kamu, dia akan masuk ruang diri kamu. Jadi, kalau boleh jangan berlanggar antara satu sama lain. Kerana itu adalah ruang kamu. Okey, kalau lihat pada gambar yang telah pun saya tunjukkan ini. Okey, gambar ni saya telah pun bulatkan
murid yang sedang berlari. Itu adalah ruang diri dia. Jadi murid lain tidak boleh lah masuk ke dalam ruang diri orang lain. Ruang diri kamu sahaja. Kalau kamu tidak menjaga ruang diri, kamu akan berlanggar antara satu sama lain. Okey, lihat gambar saya telah pembulatkan. Ini adalah ruang diri murid. Okey, lihat ini ruang diri murid lelaki baju biru ini. Ini adalah ruang diri untuk murid perempuan berbaju hijau ini, dan ini adalah ruang diri untuk murid yang berbaju merah ini, murid perempuan berbaju merah. Faham? Jelas? Okey, ruang am kawasan bermain. Ruang diri adalah ruang untuk diri kamu supaya tidak berlanggar kawasan kamu. Kalau rapat-rapat, kamu dah tak ada ruang diri yang cukup. Jadi kamu akan berlanggar, tertampar kawan, terkena kawan. Sebab itulah kita perlu tahu ruang diri kita. Yang ketiga adalah batasan ruang. Okey. Batasan ruang ini adalah ruang bersyarat yang ditetapkan. Sebagai contoh, murid tengok dekat dalam gambar, ada gelong rotan diletakkan di atas lantai. Itu adalah batasan ruang bersyarat yang ditetapkan oleh guru. Murid boleh berlari di dalam ruang am, tetapi tidak boleh masuk ke dalam gelong rotan tersebut. Okey, kerana itu adalah batasan ruang. Okey, jelas? Jadi murid hanya boleh berlari di dalam kawasan ruang am ini, tak boleh keluar kon, sebab luar kon adalah bukan lagi ruang am. Okey. Murid berlari di dalam kawasan permainan, bergerak menjaga ruang diri, okey, tidak langgar satu sama lain dan tidak masuk ke dalam batasan ruang. Okey, batasan ruang ditanda dengan bulatan berwarna kuning. Okey, kalau dalam buku teks tak ada, saya tandakan supaya murid faham. Okey, kenapa ditanda kuning ni adalah ditanda kuning ni menunjukkan ruang yang tidak boleh murid-murid masuk. Okey, kalau murid lihat di dalam gambar, murid-murid ini sedang berlari, tetapi tak ada seorang pun yang masuk dalam gelong rotan sebab itu adalah batasan ruang. Okey, biasanya cikgu-cikgu akan letakkan gelong rotan ataupun kon supaya murid-murid berlari tetapi mengelak kawasan tersebut. Tak masuk dalam kawasan itu. Jelas? Okey, itu saja untuk ruang. Kita ada 3 tadi. Yang pertama ruang am, okey, kawasan permainan. Yang kedua adalah ruang diri. Okey, diri kamu sendiri. Okey, ruang untuk diri kamu sendiri supaya tidak berlanggar satu sama lain. Dan ketiga adalah batasan ruang. Okey, ruang yang mana kamu tak boleh pergi masuk kat dalam tu. Okey, kamu boleh bermain kat kawasan sekitar dalam kawasan permainan, dalam kawasan ruang am, tetapi kamu tidak boleh masuk dalam kawasan tu. Itu adalah batasan ruang. Okey, jelas? Okey, sekarang kita akan belajar tentang aras pergerakan. Okey, aras pergerakan adalah pergerakan yang ditetapkan oleh guru. Okey, pada kali ini kita akan belajar 3 jenis pergerakan, iaitu aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Ada 3 sahaja. Aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Apa beza dia, cikgu? Okey, beza dia, okey. Aras rendah, okey, murid perlulah merangkak atas dada. Maksudnya merangkak dada rapat ke lantai. Seperti haiwan bernama buaya. Ataupun kalau kamu nak manusia, seperti askar sedang merangkak di atas padang. Itu adalah aras rendah. Kerana dada paling rapat dengan lantai ataupun tanah. Yang kedua, bergerak aras sederhana. Okey, murid perlulah merangkak atas tangan. Maksudnya, tangan tu menjadi sokongan. Kamu bergerak seperti kucing. Okey. Tak faham, tak apa. Lepas ni saya akan sediakan video untuk kamu. Kamu akan lihat video contoh pergerakan ini. Yang ketiga adalah bergerak aras tinggi. Okey. Dada, murid perlulah bergerak secara berdiri. Dada jauh daripada lantai. Paling jauh. Kalau rendah, paling rapat. Sederhana dekat tengah-tengah. Aras tinggi, paling jauh dengan lantai. Jelas? Okey, ni untuk aras pergerakan. Okey, aras pergerakan, aras rendah. Okey, lihat kat sini, murid perlu merangkak. Saya sediakan video di sini. Okey, pergerakan aras
rendah. Okey, merangkak seperti buaya. Okey, merangkak seperti buaya. Okey. Merangkak bergerak. Turunkan badan kamu. Dada rapat ke lantai. Okey, perut kena lantai. Okey, sekali lagi. Okey, pergerakan aras rendah. Okey, pergerakan aras rendah. Buaya. Jadi murid-murid perlulah merangkak bergerak, merangkak seperti buaya ataupun askar. Okey. Ini adalah contoh pergerakan aras rendah. Kemudian kita lihat pergerakan aras sederhana. Okey, seperti yang kita tahu, murid perlulah merangkak atas tangan. Maksudnya menggunakan tangan sebagai sokongan seperti kucing ataupun bayi. Perlulah merangkak seperti kucing. Okey, seperti kucing, bergerak seperti seekor kucing ataupun seperti bayi sedang merangkak. Okey, sekali lagi kita tengok aras sederhana. Sambil lihat ni murid-murid boleh buat pergerakan ni sebenarnya. Okey. Kamu duduk merangkak macam tu terus bergerak. Itu adalah bergerak aras sederhana, aras sederhana. Okey. Yang ketiga, pergerakan aras tinggi. Bergerak aras tinggi, murid perlu bergerak berjalan, bergerak seperti biasa, secara berdiri ataupun seperti biasa sama ada berjalan atau berlari. Okey. Okey, seperti biasa saja. Aras tinggi. Okey, jadi murid-murid perlulah bergerak seperti biasa. Berdiri sahaja sambil bergerak ataupun murid-murid bolehlah berlari. Okey, ataupun berlari. Yang penting apabila melakukan pergerakan, murid mengetahui ruang diri murid. Janganlah sampai kamu masuk ruang diri orang lain, kamu terlanggar, lepas tu tercedera. Okey, jelas? Okey, kita ada 3 jenis aras pergerakan. Aras sederhana, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kalau murid-murid telah pun faham mengenai ruang dan juga aras pergerakan. Okey, sekarang ini adalah penerangan secara teori untuk amali gerak ruang. Nama permainan aktiviti kita, permainan pulang ke rumah. Okey, gambar ni adalah gambar di dalam buku teks tersebut. Okey, macam mana nak main dia? Okey, murid-murid akan bermula di kon mula ini. Dan murid-murid akan bergerak bebas di dalam ruang am. Masih ingat ruang am? Ruang di antara kon ini. Murid boleh bergerak dalam ruang ini. Okey. Tetapi murid tidak boleh masuk ke dalam batasan ruang. Okey, nak bergeraklah dalam ruang am ini. Bergeraklah ke kiri, ke kanan ke. Tetapi jangan masuk ke dalam batasan ruang. Okey, murid-murid perlulah jaga ruang diri murid. Okey, sambil bergerak tu kamu depakan tangan pun tak apa. Jangan sampai kamu tertolak kawan ataupun terlanggar kawan kamu. Okey, kemudian guru sambil kamu bergerak nanti, saya ataupun guru kamu akan menyebut pergerakan aras rendah. Apabila kamu mendengar aras rendah, kamu perlu merangkak seperti buaya. Okey, apabila cikgu kamu tiup whistle ataupun menyebut aras sederhana, kamu perlulah merangkak seperti kucing ataupun bayi. Nak buat bunyi pun boleh, terpulang kepada kamu. Dan apabila cikgu meniup whistle serta menyebut aras tinggi, kamu bolehlah berjalan seperti biasa ataupun berlari. Yang penting, kamu bermain di dalam ruang am ini. Okey, bermula daripada kon mula dan kamu akan berakhir di kon rumah. Kamu akan bergerak. Bergerak. Tidak melanggar, tidak masuk ke dalam batasan ruang. Okey, lihat anak panah saya. Kamu boleh lihat anak panah saya. Okey, bergerak. Nak ke sini boleh, ke sini boleh. Mana-mana pun boleh. Yang penting kamu akan berakhir di rumah. Itulah sebabnya nama permainan ini adalah permainan pulang ke rumah. Okey, untuk guru-guru pula, syarat permainan boleh berubah mengikut ketetapan guru. Okey, itu saja pembelajaran pendidikan jasmani untuk hari ini. Saya harap murid jelas dengan apakah yang dimaksudkan dengan ruang. Ada 3 jenis ruang. Sebagai ulang kaji, ruang am, kawasan permainan, ruang diri, diri kamu sendiri, ruang untuk diri kamu sendiri supaya tidak berlanggar. Batasan ruang adalah ruang yang tidak boleh dimasuki.
Okey, dan aras pergerakan hari ini kita belajar ada 3, aras rendah, sederhana dan tinggi. Alright, itu saja daripada saya untuk kelas pendidikan jasmani tahun 1 pada kali ini. Saya harap murid faham dengan penerangan yang telah pun saya sediakan. Okey, kepada penonton jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas dengan kelas online yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.